Yang ketujuh, yang ke-8-nya adalah kompetensi jualan. Dia ada dalam 246 persoalan, tapi secara ringkasnya, adakah seller, tim marketing kita, tim jualan kita, sales kita ada informasi tentang pelanggan setiap kali mereka nak menjual, mereka nak memberikan informasi pada pelanggan. Yang itu yang pertama. Yang keduanya, adakah mereka tahu hakikat keinginan pelanggan yang sebenar? Adakah kita menyediakan sistem pendidikan, latihan pada tim kita dalam konteks kita menjual? Adakah kita meletakkan satu target jualan pada pelanggan-pelanggan yang spesifik? Adakah kita meletakkan target pemasaran pada pelanggan yang spesifik? Adakah kita meletakkan latihan dan juga pendidikan bukan pada tim pemasaran kita, tapi juga pada tim jualan kita? Adakah kita meletakkan bahawa tim jualan kita sentiasa memperbaharui ilmu mereka mengenai pelanggan? Adakah mereka ada penglihatan pelanggan, profil pelanggan? Itu yang ke-8. Yang ke-9-nya adalah dalam 40 soalan dia kata dalam koordinasi penyebaran informasi pasaran ini, adakah kita membuat kerjasama interfungsi lah, kerjasama berkaitan dengan tim pemasaran, tim jualan, apa saja informasi yang boleh kita gabungkan untuk kita memastikan bahawa kita boleh membuat satu modifikasi pembaruan daripada produk dan servis yang kita keluarkan. Adakah kita sentiasa respon kepada perubahan-perubahan yang diinginkan oleh pelanggan? Adakah kita melihat berbincang tentang perkembangan pelanggan? Adakah kita menggunakan semua informasi pelanggan, pesaing dan juga end user itu dalam proses perencanaan strategi kita? Itu bukan yang kita fikirkan. Yang ke-10-nya adalah kerjasama interfungsi. Itulah dia kata adakah kita sentiasa berbincang tentang konsep perkembangan pasaran, respon pada perubahan produk dan juga sistem-sistem servis, bagaimana kerjasama kita untuk memastikan bahawa produk kita sentiasa puas di mata pelanggan. Yang ke-11 berkaitan dengan image brand lah, bagaimana citra produk ataupun image produk itu masih diterima oleh pelanggan atau tidak, bagaimanakah image yang ada pada perusahaan, ada perusahaan itu masih positif pada kehendak pelanggan. Dan seterusnya yang ke-12 lah, konsep membaiki, sentiasa kita membaiki organisasi kita membaiki production kita membaiki sistem distribution kita membaiki tim kita supaya boleh berada dalam dunia pemasaran yang begitu bagus. Dan dia tekan bahawa kadang-kadang kita nak berikan anugerah kepada pelanggan, tim sale kita. Adakah anugerah kita sekadar anugerah ataupun reward dari sudut keuangan, ataupun kita bersedia untuk meletakkan reward dari sudut bukan keuangan? Dan juga dikata dalam organisasi ini kita sentiasa kena pastikan bahawa kita sentiasa berinovasi dalam memperbaiki kompetensi kemahiran yang ada, produk-produk, servis dan juga apa dikatakan proses-proses lah yang berkaitan apa saja yang membolehkan kita bersaing dengan bagus. Dalam konsep keterbukaan dan orientasi tindakan juga, adakah kita sebagai orang yang sebagai usahawan, sebagai manajemen sentiasa berinteraksi dengan tim-tim bawah kita untuk mengetahui keperluan mereka, mengetahui perkara penting, data-data penting tentang perubahan pemasaran, sebab mereka lebih banyak berada dalam dunia pemasaran, mereka lebih banyak berada dunia perniagaan, mereka lebih banyak berada dunia berhubung dengan pelanggan. Adakah kita perubahan pelanggan itu kita berada sentiasa sampai pada kita, sama ada perubahan yang positif, feedback yang negatif, untuk kita memastikan bahawa produk kita, syarikat kita, servis kita berada dalam satu dunia persaingan yang sentiasa masih lagi mampu untuk bersaing dan diterima oleh pasaran. Dan adakah dikata kita punya manajemen ini kadang kita rasakan bahawa kita buat yang betul, tapi kadang-kadang ada juga